Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat seiman. Alhamdulillah, hari ini kita sampai kepada siri yang ke-15. Setelah semalam kita membincangkan tentang solat sunat rawatib 2 rakaat sesudah solat fardu isyak, ya. Kemudian ada satu lagi solat sunat yang sangat ditekankan, iaitu solat sunat witir. Untuk itu, saya mengambil daripada buku himpunan solat-solat sunat menurut sunnah Nabi SAW yang ditulis oleh Ustaz Dr. Abdullah Yassin, ya. Ustaz menulis dengan begitu detail, maka saya rasa lebih baik saya mengambil apa yang telah Ustaz tulis di sini untuk kita kongsi bersama. Semoga banyak manfaatnya bagi kita, ya. Ustaz Dr. Abdullah Yassin ini adalah salah seorang ustaz yang sangat saya kagumi dan saya hormati, mengikuti kelas-kelas beliau, ya. Walaupun dalam keadaan ustaz yang berganjak usia, tetapi ustaz seorang yang sangat berdedikasi, yang sangat bersungguh-sungguh, ya, dalam menyampaikan sunnah-sunnah Nabi, mengajar ilmu-ilmu tentang akidah dan juga tentang tafsir Al-Quran. Ya, saya mendoakan semoga Ustaz Dr. Abdullah Yassin dan seisi keluarga beliau sentiasa dirahmati Allah, dilindunginya dari segala mara bahaya, terutama dalam wabak COVID-19 yang sekarang ini berleluasa di tempat kita ini, ya. Okey, so kembali kepada tulisan Ustaz Dr. Abdullah Yassin yang menghuraikan tentang solat sunat witir ini, iaitu Ustaz menerangkan apakah makna solat witir, apakah makna witir itu sendiri menurut bahasa, ya. Menurut bahasa, ia bermakna bilangan yang ganjil, ya, lawan kepada bilangan yang genap, ya. Tetapi menurut istilah agama, solat witir adalah solat malam yang bilangannya, rakaatnya itu ganjil dan ia dilakukan sebagai penutup bagi solat malam, ya. Apakah hukum bagi solat witir? Di sini Ustaz memuatkan 2-3 hadis yang menerangkan tentang hukum solat witir itu sendiri, tetapi saya mengambil salah satu daripadanya sahaja, ya, kerana untuk menjimatkan masa, iaitu hadis daripada Sayyidina Ali bin Abu Talib radhiyallahu anhu berkata, witir tidak wajib sebagaimana solat-solatmu yang diwajibkan, tetapi ia hanya sunat yang disyariatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu hadis daripada At-Tirmizi dan An-Nasa'i. Juga hadis ini sahih menurut Al-Syekh Al-Albani, ya. Okey, kesimpulan yang dapat kita buat adalah solat sunat witir ini adalah sunat sahaja dan bukannya wajib, dan ia hendaklah dilakukan dalam bilangan ganjil. Boleh dilakukan sama ada 3 rakaat atau hanya dengan 1 rakaat sahaja, ya. Dan solat sunat ini sangat dianjurkan oleh Nabi SAW sehingga baginda sama sekali tidak pernah meninggalkannya, sama ada ketika baginda mukim ataupun ketika baginda bermusafir. Okey, sekarang kita lihat apakah fadilat, ya, fadilat solat sunat ini. Solat witir ini sangat besar ganjarannya, ya. Sebagaimana yang digambarkan dalam hadis daripada Kharijah bin Huzaifah, beliau mengatakan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah keluar menemui kami lalu bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala telah memberi kamu dengan suatu solat yang lebih baik daripada unta merah, iaitu solat witir. Dia menjadikannya untuk kamu di antara solat isyak hingga terbit fajar. Hadis ini dikeluarkan oleh Abu Daud dan Al-Hakim dan disahihkan dan disepakati oleh Imam Al-Zahabi. Okey. Apa yang kita dapat simpulkan adalah besarnya ganjaran solat witir ini sehingga Nabi menggambarkannya lebih baik daripada unta merah yang menjadi kebanggaan orang-orang Arab jahiliah, ya, sewaktu mereka menggunakan unta sebagai haiwan untuk mengangkat barang dagangan mereka dari satu tempat ke satu tempat di padang pasir, ya.
Di antara unta-unta yang besar, yang gagah, yang berkemampuan untuk mengangkat barang-barang dagangan adalah unta-unta merah ini, ya. Sebab itu di dalam banyak-banyak hadis baginda Rasulullah SAW menggambarkan, mengibaratkan pahala yang besar itu sebagaimana unta merah, suatu lambang kebanggaan dan prestij yang tinggi bagi kaum pada masa Rasulullah SAW, ya. Dan di sini juga kita dapat mengambil iktibar bahawa solat witir ini adalah menjadi amalan tetap bagi ahli-ahli Al-Quran, yang mana orang-orang yang sentiasa mempunyai sifat, ciri-ciri khas, yang sentiasa menyahut seruan Nabi untuk mendekatkan diri kepada Allah walaupun dalam perkara-perkara yang sunat sahaja, ya. Okey, sekarang kita lihat bilakah waktu solat sunat witir itu yang boleh kita kerjakan, ya. Solat sunat witir ini terbahagi kepada 3 waktu. Yang pertama adalah waktu witir yang menyeluruh, ya. Dan kedua adalah waktu witir sebelum tidur. Dan ketiga, waktu witir sepertiga akhir malam. Sekarang kita lihat dulu apakah yang dikatakan tentang waktu witir yang menyeluruh ini, ya. Okey, waktu witir yang menyeluruh ini adalah bermula dari solat Isyak sehingga terbit fajar yang kedua, yang ini masuk waktu solat subuh, ya. Ini adalah berdasarkan hadis daripada Aisyah radhiyallahu anha, katanya Rasulullah SAW melakukan witir setiap malam, sesekali pada awal malam dan pertengahannya dan pada akhirnya. Lalu baginda SAW mengakhiri witirnya pada waktu sahur. Ini disepakati oleh muttafaqun alaih. Okey, kesimpulannya adalah, ya, solat witir ini boleh dilakukan antara solat Isyak sampai terbit fajar kedua, ya, iaitu sampai masuknya waktu solat subuh, ya. Okey, bagi musafir yang melakukan jamak takdim, yang mana dia melakukan solat Isyak itu dalam waktu maghrib, maka dibolehkan bagi mereka untuk terus melakukan solat sunat witir ini sesudah solat Isyak yang dilakukan tadi, ya. Iaitu dia melakukan jamak takdim. Sekalipun pada masa itu sebenarnya belum masuk waktu Isyak, betul tak? Tapi setelah dia melakukan jamak takdim, iaitu membawa solat Isyaknya ke dalam waktu maghrib, selesai sahaja dia mendirikan solat Isyak itu, maka dia terus boleh melakukan solat sunat witir ini, ya. Okey. So, kemudian kita lihat pada waktu yang kedua, iaitu waktu witir sebelum tidur. Okey. Bagi orang yang tak begitu yakin yang dia boleh bangkit pada akhir malam, maka sangat-sangat digalakkan untuk melakukannya pada awal malam, iaitu sesudah solat Isyak, sebagaimana yang tadi itu, pada waktu yang menyeluruh tu, ya. Ini kita khususkan pula pada yang melakukannya sebelum tidur. Daripada hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, katanya, kekasihku Nabi SAW telah berwasiat kepadaku 3 perkara, iaitu aku tidak pernah meninggalkannya sehingga aku wafat, iaitu berpuasa 3 hari setiap bulan, 2 rakaat duha dan solat witir sebelum aku tidur. Dan hadis ini juga bertaraf muttafaqun alaih. Okey. Hadis yang kedua adalah daripada Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, katanya Rasulullah SAW bertanya kepada Abu Bakar, bila kamu witir? Jawabnya, pada awal malam setelah solat Isyak. Baginda bertanya lagi, bagaimana dengan engkau wahai Umar? Jawab Umar, pada akhir malam. Lalu Nabi SAW bersabda, adapun engkau wahai Abu Bakar telah mengambil witir dengan penuh yakin, sedangkan engkau wahai Umar telah mengambil witir dengan sungguh-sungguh. Ini adalah hadis daripada Ibnu Majah dan juga disahihkan oleh Imam Al-Albani, ya. Okey, apa yang kita faham daripada apa yang Rasulullah SAW mengatakan kepada Abu Bakar, bahawa sesungguhnya engkau telah mengambil witir, melakukan witir dengan penuh yakin, adalah menunjukkan bagi sesiapa yang tidak yakin, ya, dapat bangun malam, maka sebaiknya adalah melakukan witir itu sejurus selepas kita melakukan solat Isyak.
ya. Itu dah pasti-pasti kita dapat melakukannya, ya. Dan apa pula yang Nabi maksudkan apabila baginda mengatakan kepada Umar yang mana Umar telah mengambil witir dengan sungguh-sungguh, ya. Ini memerlukan keazaman yang kuat, ya, bagi orang yang nak melakukan witir di akhirnya sebelum masuk subuh. Bermakna dia begitu bersemangat, kena begitu bermujahadah untuk bangun jauh lebih awal daripada subuh supaya dia dapat melakukan solat sunat witir ini sebelum masuknya waktu subuh, ya. Okey, ini menunjukkan kepada kita dua sahabat utama Nabi SAW, iaitu Abu Bakar dan Umar, mempunyai kebiasaan yang berbeza dalam hal witir, ya. Yang mana seorang iaitu Abu Bakar melakukannya di awal malam sebaik sahaja setelah menunaikan waktu Isyak, sedangkan Umar membiasakannya melakukan solat witir ini pada akhir malam, ya. Okey. Dan kita pergi pula kepada waktu witir sepertiga akhir malam. Ini adalah waktu witir yang paling afdal jika kita lakukan berbanding dengan kedua-dua waktu witir yang tadi itu. Sama ada menyeluruh at any time sepanjang malam itu ataupun sebaik sahaja sesudah kita melakukan solat Isyak. Tetapi yang terbaik adalah melakukannya pada akhir malam, ya. Di antaranya kelebihan yang disampaikan daripada hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang bimbang tidak dapat bangun pada akhir malam, maka hendaklah dia witir pada awal malam. Dan barang siapa yang yakin dapat bangun pada akhir malam, maka hendaklah dia witir pada akhir malam, kerana sesungguhnya solat pada akhir malam dipersaksikan dan itulah yang lebih afdal. Apa yang dimaksudkan dipersaksikan di sini ialah dipersaksikan oleh malaikat-malaikat rahmat, ya. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Muslim, ya. Okey, hadis yang kedua adalah daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, daripada Nabi SAW, sabdanya, Tuhan kami Allah yang maha berkat lagi maha tinggi turun ke langit dunia ketiga sepertiga akhir malam. Lalu dia berfirman, siapakah yang berdoa kepadaku agar aku kabulkan permohonannya? Siapakah yang meminta kepadaku agar aku berikan kepadanya? Siapakah yang memohon ampunan daripadaku agar aku ampunkan dia? Dalam salah satu riwayat dari Imam Muslim, iaitu ditambah sentiasa dalam suasana demikian sehingga terbit fajar. Ini adalah hadis kursi yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Okey, kesimpulannya adalah walaupun waktu sah melakukan solat sunat witir adalah di antara waktu solat Isyak sampai terbit fajar, ya, iaitu masa sebelum masuknya waktu subuh. Namun jika ia dilakukan pada akhir malam ataupun pada waktu sahur, ini adalah lebih baik dan yang lebih afdal sekali, ya. Dan solat witir ini adalah waktu yang sangat-sangat untuk kita mustajab berdoa, kerana segala doa yang dipanjatkan pada waktu sepertiga akhir malam ini akan dikabulkan oleh Allah, ya. Semoga permohonan hajat dan permohonan ampun kita kepada Allah akan diterima oleh Allah, Tuhan yang Maha Pengampun dan Tuhan yang Maha Pengasih. Okey, jadi saya rasa untuk hari ini kita berhenti di sini. InsyaAllah esok kita akan sambung dengan bagaimana, apakah jenis-jenis witir dan bilangan-bilangannya, ya. InsyaAllah sampai sini sahaja untuk hari ini. Wabillahi taufik wa subhanallahi wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam.